Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Dr. Hafizah binti Zulkifli. Seterusnya rakan serengku saya dalam tugasan ini Encik Amirul bin Bashar dan seterusnya rakan-rakan sepengajian yang dikasihi sekalian. Saya Muhammad Fuad bin Ahmad Tajuddin, nombor matrik P113407 akan membentangkan tugasan kumpulan kami bagi subjek metodologi pengajaran pendidikan Islam yang bertajuk Pendidikan Digital Era Revolusi Industri 4.0 dalam pendidikan Islam. Baiklah. Dalam pembentangan ini kami bahagikan kepada 6 bahagian, iaitu pendahuluan pendidikan Islam Era Revolusi Industri 4.0, yang ketiga cabaran pendidikan digital dalam pendidikan Islam, keempat, impak revolusi industri 4.0 terhadap pendidikan digital. Yang kelima, persediaan guru pendidikan Islam dalam menepani cabaran pendidikan digital era revolusi industri 4.0. Dan yang terakhir, penutup. Dan saya akan membentangkan bagi tajuk yang pertama, kedua dan ketiga. Apa itu revolusi industri? Revolusi industri bermaksud suatu perubahan dalam proses produk yang berlaku dengan cepat. Perubahan cepat ini tidak hanya bertujuan memperbanyakkan barang yang dikeluarkan, namun juga meningkatkan mutu hasil produk, iaitu kualiti. Revolusi industri merupakan satu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah dunia bermula dengan penggunaan tenaga manusia sehinggalah kepada penggunaan automasi dan pendigitalan yang memungkinkan manusia lebih mengoptimumkan fungsi otak. Istilah revolusi industri diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis Auguste Blanqui di pertengahan abad ke-19. Sebanyak 4 fasa revolusi industri yang telah dilalui. Yang pertama, industri berasaskan kuasa wap, iaitu RI 1.0, RI 2.0 berasaskan sumber tenaga elektrik, RI 3.0 berasaskan teknologi maklumat, dan yang terkini RI 4.0 berasaskan cyber fizikal. RI 4.0 adalah berkaitan dengan penemuan pelbagai teknologi baru yang menggunakan automasi, penggunaan robotik, perkomputeran awan ataupun cloud, Internet of Things dan sebagainya. RI 4.0 juga dapat mengatasi masalah kebergantungan terhadap sumber tenaga manusia yang secara signifikannya akan mengubah masa depan manusia. Komponen utama revolusi industri 4.0 ada 9, iaitu realiti maya, yang kedua integrasi sistem, yang ketiga teknologi awan, keempat analisa data besar, yang kelima Internet of Things, yang keenam percetakan 3D, ketujuh security cyber, ke-8 robotik autonomi, yang terakhir simulasi. Baiklah. Era pendidikan yang dipengaruhi oleh RI 4.0 dikenali sebagai Pendidikan 4.0. Pendidikan 4.0 merupakan pendidikan yang memanfaatkan teknologi digital dalam proses pembelajaran atau dikenali dengan sistem cyber. Proses pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan juga terkesan akibat daripada ledakan gelombang teknologi maklumat ini. Kemunculan RI 4.0 dan kemodenan ICT membuka peluang kepada para pelajar untuk meneroka informasi secara mudah. Selain itu, ICT juga dapat mendorong minat pelajar untuk menguasai ilmu pengetahuan dengan hanya mengakses bahan pembelajaran yang diperlukan secara atas talian dengan lebih mudah dan pantas. Dalam Islam, pendidikan adalah satu perkara yang amat penting dan dititik beratkan oleh agama kita. Ini dapat dibukti dengan wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Iqra, yang berasaskan membaca, iaitu proses keilmuan. Maka perkembangan pendidikan dunia pada hari ini mestilah seiring dengan teknologi
supaya ianya dapat diasimilasikan dengan harmonis yang mencapai kejayaan untuk mencapai kejayaan dalam segenap bidang. Maka pendidikan Islam tidak mesti juga perlu diasimilasikan dengan teknologi pada hari ini untuk lebih berdaya saing dan tidak ketinggalan. Maka tepatlah kata-kata hikmah Saidina Ali, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya kerana mereka hidup bukan di zamanmu. Okey. Menurut Afifi Al-Akiti, sekiranya masyarakat Islam terus terkongkong dalam persekitaran yang sama, ia tidak akan menjadikan mereka dan akan menjadikan kita ketinggalan dalam segala bidang. Masyarakat Islam perlu melakukan perubahan seiring dengan transformasi digital untuk kekal berdaya saing. Kementerian Pendidikan Malaysia telah meletakkan keperluan teknologi dan komunikasi dalam pendidikan, iaitu di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 dalam anjakan yang ketujuh, iaitu memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran. Dan penggunaan ICT dalam pembelajaran akan membolehkan murid dan guru mendapat akses yang luas, menarik dan interaktif. Pandemik COVID yang terkini, pandemik COVID-19 telah mempercepatkan lagi anjakan ini untuk mencapai kejayaannya. Baiklah, seterusnya cabaran pendidikan digital dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam juga mestilah seiring dengan hasrat KPM ini. Justeru itu, PDPC Pendidikan Islam mestilah dijalankan sesuai dengan keperluan pendidikan 4.0 dan situasi semasa sekarang. Guru perlu bersikap kreatif dan inovatif dalam menggunakan sumber dan media yang sesuai untuk menghasilkan PDPC yang menarik. Namun begitu, setiap perubahan mesti akan menghadapi cabaran. Di sini saya senaraikan beberapa cabaran bagi pihak murid dan juga guru. Bagi guru, yang pertama, cabaran persediaan ilmu teknologi. Untuk menjadikan PDPC kita lebih menarik, kreatif dan berkesan, GPI mestilah mengetahui ilmu teknologi maklumat dengan baik. Di sinilah perlunya mujahadah untuk guru meluangkan masa menuntut ilmu dan memperuntukkan wang untuk membeli dan juga belajar ilmu yang berkualiti berkaitan dengan teknologi maklumat. Yang kedua, guru juga perlu mentransformasikan kaedah pengajaran dan pembelajaran dengan lebih kreatif dan inovatif. Dan cabaran yang ketiga, iaitu cabaran guru mendapatkan sumber ilmu yang jelas, sahih, tepat agar dapat disampaikan kepada murid dengan baik. Kerana ledakan teknologi informasi pada hari ini menyebabkan tersebarnya pelbagai ilmu sama ada sahih dan tidak sahih. Ini perlulah dipilih oleh guru untuk memastikan ilmu yang betul-betul sahih kerana pendidikan Islam berkait rapat dengan akidah dan ibadah. Bagi murid pula, cabaran yang pertama, tahap integriti dan kawalan yang tinggi terhadap penggunaan teknologi. Namun persoalannya, penggunaan gadget sama ada dengan cara baik ataupun dengan cara yang sebaliknya. Pada hari ini kita boleh tengok ramai yang murid suka akses kepada games, mahal hujah, hiburan melampau dan sebaliknya. Dan begitu juga ada murid yang suka mengakses kepada bahan-bahan yang bermanfaat kepada pelajaran dan diri sendiri. Di sinilah tahap integriti kawalan yang mesti ada pada murid. Dan Islam telah meletakkan kawalan Rabbani, iaitu dosa pahala untuk diasimilasikan dalam diri murid dan juga pelajar. Seterusnya, penekanan terhadap adab berguru antara murid dan tenaga pelajar. Ini sangat-sangat penting. Murid berada dekat depan skrin tapi jauh di rumah, maka kita tidak tahu apa yang dilakukan murid di rumah. Maka perlunya penekanan adab kepada murid dalam berguru. Seterusnya, taraf murid yang hidup, murid yang pelbagai, yang mungkin
menyebabkan berlakunya rintangan ataupun masalah dalam PDPC, iaitu mungkin murid yang miskin, murid yang kurang berkemampuan, tidak dapat mengakses, tidak dapat menggunakan gadget dengan sempurna dan betul. Itu sahaja daripada saya. InsyaAllah untuk yang seterusnya akan diteruskan oleh rakan saya Encik Amirul bin Basyah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Fuad bin Ahmad Tajuddin atas pembentangan beliau sebelum ini. Saya Muhammad Amirul bin Basyah, nombor matrik P113325 akan membentangkan impak dan persediaan yang perlu dilakukan oleh guru pendidikan Islam dalam mendepani era revolusi industri 4.0 dalam pendidikan Islam. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Revolusi industri 4.0 telah diperkenalkan pada tahun 2016 yang merupakan satu bentuk kemajuan dalam peradaban dan ketamadunan manusia. Ini menurut Saleh pada tahun 2018. Peralihan ini daripada zaman pertanian kepada zaman perindustrian menjadikan kehidupan manusia semakin kompleks dan penuh dengan elemen daya saing dalam bentuk yang lebih moden. Industri 4.0 adalah penemuan pelbagai teknologi baharu yang menggunakan automasi, analisis, big data, simulation, integrasi sistem, penggunaan robotik, cloud, Internet of Things dan yang seumpama dengannya. Ia melibatkan teknologi automatik yang memberikan cabaran baharu kepada semua sektor di negara ini, khususnya dalam bidang pendidikan. Maka sudah pasti revolusi ini akan memberi impak kepada semua warga pendidik dan juga kepada para pelajar. Baiklah, kita lihat apakah impak-impak revolusi industri 4.0 terhadap pendidikan digital dalam pendidikan Islam. Impak yang pertama adalah impak kepada murid, iaitu keperluan peranti digital dan capaian akses internet yang berkualiti. Pendidikan digital sudah semestinya memerlukan persiapan yang sangat bagus. Berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Siti Aisyah dan Khadijah Abdul Razak pada tahun 2021, menyatakan bahawa ramai pelajar yang tidak dapat mengikuti pembelajaran dalam kelas secara atas talian sekaligus mengakibatkan mereka keciciran dalam pembelajaran mereka. Jadi, apakah punca kepada masalah ini? Puncanya adalah kerana yang pertama, capaian internet yang rendah, faktor kemiskinan, ibu bapa yang tidak mampu membeli peranti ataupun gadget, konflik keluarga, kadang-kala mereka terpaksa berkongsi peranti ataupun telefon mereka. Kadang-kala ibu bapa ataupun penjaga membawa peranti ataupun gadget pergi ke tempat kerja, kemudian mereka tidak ada peranti ataupun gadget yang ingin digunakan untuk mengikuti kelas PDPR. Maka disitulah berlakunya keciciran pembelajaran. Namun begitu, terdapat juga impak yang positif yang boleh kita nampak daripada revolusi industri ini terhadap pendidikan digital. Antaranya ialah para pelajar dapat merasa bagaimanakah satu pembelajaran secara interaktif. Jika sebelum ini mereka banyak tertumpu kepada PDPC secara bersemuka, face to face sahaja di dalam kelas, maka pada kali ini mereka dapat merasa bagaimanakah pengalaman PDPR ataupun PDPC secara atas talian. Dan ini adalah satu pengalaman yang sangat berharga kepada guru-guru, kepada tenaga pengajar dan juga kepada murid-murid sekalian. Menurut Abdul Hashim 2020 menyatakan proses pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan teknologi dan berbentuk interaktif adalah lebih diminati kerana pembelajaran interaktif tersebut bersifat kreatif, inovatif dan menarik, malah boleh diakses di mana sahaja. Seterusnya adalah gangguan terhadap perkembangan fizikal para pelajar.
Ini sudah semestinya kesan yang bakal berlaku kepada anak murid kita akibat daripada terlalu kerapnya bersama dengan gadget mengakibatkan pergerakan-pergerakan fizikal mereka menjadi lebih terhad. Revolusi industri 4.0 pada masa kini banyak mengahadkan tenaga-tenaga manusia. Ini lebih tertumpu kepada gabungan mesin dan internet bagi meneruskan kerja-kerja seharian manusia. Menurut Abdul 2019, penggunaan gadget terlalu lama dan berlebihan boleh mengakibatkan gangguan kepada perkembangan mereka, melibatkan fizikal, emosi, mental dan juga sosial. Maka sebaiknya kepada semua warga digital, kanak-kanak, murid-murid, guru-guru dan semua yang menggunakan digital, hendaklah pandai membahagikan masa, tahu menguruskan masa dengan bagus, utamakan juga menjaga kesihatan, kerana menjaga kesihatan adalah satu tuntutan dalam agama kita. Sebab kata pepatah dalam pepatah bahasa Arab menyatakan al-aqlus salim fi jismi salim. Akal yang sihat datangnya daripada tubuh badan yang sihat. Impak yang seterusnya adalah pengawasan terhadap akses internet. Maka kegerahan pada hari ini kita mempersiapkan anak-anak murid kita dengan ilmu-ilmu bagi mendepani revolusi industri ini membuatkan kita terlupa dan kita terleka dengan tujuan utama pendidikan, iaitu ingin membentuk sebuah generasi yang seimbang dengan semua aspek jasmani, emosi, rohani, sosial dan intelek, serta kecerdasan rohaniah yang perlu kita bangunkan dan nilai-nilai diri yang kita utamakan. Inilah masalah yang berlaku apabila tercetusnya revolusi ini, bermula daripada revolusi 1.0, 2.0, 3.0, sekarang 4.0. Para pelajar banyak terdedah kepada perkara-perkara yang tidak baik. Banyak mehnah dan trabulasi yang perlu mereka hadapi. Antaranya adalah ketika mereka melalui media sosial, banyak posting-posting yang berbau hasutan, yang berbau perkauman, banyak posting yang mendedahkan data-data peribadi di sosial. Kemudian ada juga posting-posting di media sosial yang lebih ke arah body shaming, memalukan fizikal seseorang, mengeluarkan kata-kata kesat. Kemudian ada juga yang terlibat dengan gerakan penipuan online ataupun dipanggil scammer, dan masalah yang lebih besar lagi apabila mereka banyak terlibat, banyak melayari laman web lucah ataupun laman web yang berbahaya kepada diri mereka sendiri. Maka dengan itu wujudnya digital citizenship ataupun kewarganegaraan yang perlu kita terapkan kepada semua warga digital, kanak-kanak, murid-murid ataupun tenaga pengajar, tentang bagaimanakah cara ataupun peraturan-peraturan yang perlu dilakukan ke arah penggunaan teknologi dengan betul. Impak yang seterusnya adalah impak terhadap guru. Baiklah. Para guru mestilah mempersiapkan diri dengan pelbagai kemahiran teknologi. Pada masa zaman sekarang, perkembangan teknologi semakin pesat dan semakin cepat. Kalau kita lambat, kita akan tertinggal. Maka segala urusan profesional juga berkaitan juga dengan teknologi. Dengan adanya kemudahan seperti cloud computing, guru-guru dapat meningkatkan akses di mana sahaja. Kini semua maklumat di hujung jari, data-data pun di hujung jari. Tidak lagi berlakunya gangguan-gangguan terhadap proses pengurusan pendidikan tersebut. Data dapat diakses di mana sahaja dan bila-bila masa sahaja. Inilah betapa bezanya pengurusan pendidikan pada zaman sekarang berbanding pada zaman dahulu. Maka guru-guru hendaklah mempersiapkan diri dengan kemahiran-kemahiran teknologi ini agar kita selari dengan pembelajaran abad ke-21 dan juga bagi mendepani revolusi industri 4.0. Seterusnya adalah para guru mestilah menyediakan bahan pengajaran dan pelajaran yang lebih bersifat moden.
Menurut Harrison 2018, kanak-kanak pada zaman sekarang boleh mengakses gambar dan video, melayari YouTube dan berinteraksi dengan menggunakan aplikasi permainan digital sesuai dengan usia mereka. Ada bayi yang baru lahir sudah mempunyai akaun IG. Bayi yang baru lahir sudah terdedah dengan gadget-gadget, dengan alat-alatan digital. Pada umur 2-3 tahun sudah diberi tengok video, tengok telefon, begitu cepatnya mereka terdedah dengan alatan-alatan digital ini. Tapi guru-guru hendaklah menyediakanlah bahan pengajaran yang lebih bersifat moden agar kita tidak ketinggalan dalam bentuk pengajaran yang lebih moden dan lebih kreatif dan lebih inovatif. Seterusnya, impak yang seterusnya adalah kepada sistem pendidikan itu sendiri. Okey. Penelitian terhadap silibus yang sedia ada perlulah dilakukan. Silibus pada masa sekarang lebih tertumpu kepada pembelajaran secara bersemuka. Tapi apa yang kita nak sekarang adalah digital learning. Maka perlulah diubah silibus itu ke arah pendigitalan juga. Sebagai contoh, seorang murid tidak faham bagaimanakah cara berwuduk dengan sebenar ataupun cara bertayamum sebenar menggunakan sistem guru mengajar secara alamaya, secara online. Jadi bagaimana guru tersebut nak mempertingkatkan cara pengajaran dia? Ada teknik dia, ada kaedah dia yang guru boleh cuba buat. Mungkin boleh menggunakan kaedah augmented reality, iaitu dengan menunjukkan cara-cara dan anggota itu bertindak secara 360 darjah. Inilah yang KPM perlu fikirkan dan perlu bersedia dengan modul-modul bagi membimbing para guru apabila hendak menjalankan aktiviti-aktiviti yang lebih mencabar. Seterusnya, perubahan jenis pembelajaran. Perubahan jenis pembelajaran. Pada ketika ini, cara menyalin nota, mendengar syarahan guru di papan putih, sesi kuliah yang lebih panjang mungkin sudah lapuk ataupun kurang berkesan. Maka sistem sekarang mengorak langkah ke arah yang lebih bersifat interaktif dan fleksibel. Antaranya kita boleh menggunakan kaedah bring your own device ataupun BYOD, membawa device sendiri ke sekolah. Tujuannya apa? Bukan untuk bergembira ataupun bersukaria. Tujuannya adalah kerana untuk membantu para pelajar untuk meningkatkan daya kreativiti di dalam kelas masing-masing. Seterusnya kita boleh juga mencuba kaedah mobile learning, project based learning, e-learning, e-book dan juga yang paling penting adalah kemahiran pembelajaran abad ke-21. Dalam Part 21 ini banyak aktiviti-aktiviti yang boleh kita kaitkan, yang boleh kita guna pakaikan kaedah tersebut dengan akses kepada pendigitalan. Okey. Namun begitu, warga KPM ataupun guru-guru hendaklah sentiasa bersedia untuk bagi meningkatkan mutu sistem pendidikan kita. Dengan kadang-kadang kita boleh juga menyediakan aplikasi-aplikasi pendidikan yang lebih mesra pengguna. Contohnya yang sekarang ini iaitu seperti buku teks digital, Al-Quran digital, Iqra digital, Ijawi, Mailing, semuanya berada di dalam telefon sahaja. Para guru juga boleh juga membina aplikasi-aplikasi yang lebih mudah, yang lebih mesra supaya para pelajar boleh akses di mana sahaja dan bila-bila masa sahaja. Okey, mungkin selepas ini para guru dapat membangunkan aplikasi-aplikasi yang seperti mana yang saya sebutkan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita akan sama-sama lihat apakah persediaan yang perlu dilakukan oleh guru-guru pendidikan Islam dalam mendepani cabaran pendidikan digital era revolusi 4.0.
Persediaan yang pertama adalah GPI sebagai ejen perubahan. Persediaan yang kedua, mengadaptasi kaedah-kaedah baharu dalam pengajaran. Dan yang ketiga, mahirkan diri dengan ilmu teknologi secara kreatif dan interaktif. Baiklah, mari kita lihat persediaan yang pertama, iaitu guru pendidikan Islam sebagai ejen perubahan. Peranan GPI tidak lagi terbatas kepada tugas menyampaikan ilmu sahaja. Malahan, ianya lebih daripada itu, iaitu bertindak sebagai pendakwah. Namun begitu, berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Mardiyatul Sima, Nur Hasni dan Fathia pada tahun 2017, mereka menyatakan peranan guru sebagai ejen perubahan kepada masyarakat adalah sangat kurang. Ejen perubahan ini merupakan seorang yang boleh membantu melaksanakan pelbagai perubahan menerusi amalan inovasi-inovasi yang terancang. Ejen perubahan juga berupaya untuk bekerjasama dengan individu-individu lain ataupun bekerjasama dengan kumpulan dan masyarakat bagi meningkatkan kualiti kehidupan. Jadi bagaimanakah ejen itu ingin bertindak? Maka mengikut Havelock, ianya bertindak yang pertama sebagai pemangkin perubahan ataupun pencetus kepada perubahan. Yang kedua, guru itu bertindak sebagai problem solver ataupun penyelesai masalah. Yang ketiga, guru bertindak sebagai resource linker, penghubung sumber. Dan yang keempat, guru-guru ataupun guru pendidikan Islam bertindak sebagai proses helper, iaitu membantu ataupun pembantu proses. Selain daripada itu, guru-guru pendidikan Islam juga mestilah menghadamkan dalam diri mereka dan dalam fikiran mereka dan menerapkan dalam diri mereka, iaitu konsep 5M. Apakah konsep 5M? Konsep 5M tersebut adalah murabbi, mudaris, muallim, muaddib dan juga mursyid. Sekiranya para guru GPI mengikut konsep 5M ini yang disarankan oleh pendidikan Islam, maka insya-Allah perubahan yang ingin kita capai dapat kita realisasikan. Okay. Yang seterusnya, guru-guru pendidikan Islam mestilah bangkit dan bangun, menyahut cabaran, menyusun langkah untuk memartabatkan lagi pendidikan Islam ke arah menjadi generasi yang berilmu, beriman, beramal soleh, yang mampu menemani cabaran-cabaran dan ledakan di era revolusi industri 4.0. Okey. Persediaan yang kedua adalah mengadaptasi ataupun adaptasi kaedah-kaedah baharu dalam pengajaran. Okey. Pada masa ini, kaedah tradisi iaitu seperti chalk and talk tidak lagi relevan sama sekali. Kurang keberkesanan dia. Kaedah yang mempusatkan guru sentiasa diaplikasikan seperti memberi ceramah yang panjang, kuliah yang panjang. Ini tidak lagi menjadi keutamaan pada masa sekarang. Hal ini kerana apa yang kita mahukan adalah anak-anak pelajar kita lebih kreatif dan lebih berdaya saing dalam usaha mereka menuntut ilmu. Mereka tidak menunggu-nunggu intipati ataupun isi kandungan yang ingin diajar. Sebaliknya mereka berusaha terlebih dahulu untuk mencari apakah isi kandungan, kemudian guru akan menjalankan aktiviti-aktiviti untuk mencapai objektif-objektif pembelajaran. Seterusnya, para guru juga, guru-guru pendidikan Islam juga boleh juga untuk mencuba pendekatan-pendekatan yang baharu dalam pengajaran mereka seperti blended learning, flipped classroom, inquiry based learning, augmented reality. Selain itu, para guru juga boleh mencuba pelbagai platform PDPC mereka. Bukan saja menggunakan WhatsApp semata-mata lah. Mereka juga boleh menggunakan Google Classroom, Telegram, Zoom, YouTube ataupun Webex.
Dan ada juga yang kita lihat penceramah-penceramah sebelum ini berceramah di masjid ataupun di surau, tapi menjadi trend sekarang mereka boleh juga berceramah di rumah mereka, menyampaikan dari rumah mereka menggunakan platform-platform yang seperti saya sebut tadi, ataupun Google Meet, Webex ataupun YouTube yang boleh digunakan untuk menyampaikan maklumat. Dan seterusnya, guru-guru pendidikan Islam hendaklah bersedia dan mahir tentang pendekatan 421. Oleh itu, kepada guru-guru pendidikan Islam, cubalah menggunakan kaedah-kaedah yang saya sebutkan tadi seiring dengan cabaran kita di era revolusi industri dengan menguasai elemen-elemen dalam pendidikan digital. Seterusnya, persediaan yang ketiga ialah mahirkan diri dengan ilmu teknologi secara kreatif dan interaktif. Baiklah, analogi yang ingin saya berikan adalah seperti ini. Selepas seorang bayi itu dilahirkan ke dunia, keluar daripada perut ibunya, adakah bayi tersebut terus berjalan ataupun terus berlari ataupun terus melompat? Mestinya tidak kan. Tentunya bayi tadi akan melalui proses demi proses, iaitu proses yang pertama mungkin merangkak, menyarap, kemudian duduk, kemudian baru bertatih untuk berjalan, boleh berlari, dan seterusnya. Maka begitu jugalah dengan ICT, walaupun kita mungkin ada bagi sesetengah pihak perkara yang baru, jadi perlunya pembelajaran secara berperingkat. Belajar ICT memerlukan usaha yang berterusan, dan yang paling penting adalah jangan kita mudah untuk berputus asa. Yang kedua, menguasai ilmu-ilmu asas seperti Office, Microsoft Office, pandai menggunakan Excel, Microsoft Word, PowerPoint dan sebagainya, pandai mencari dokumen ataupun maklumat menggunakan Google ataupun Yahoo. Kuasai ilmu-ilmu asas terlebih dahulu, supaya kita tidak digelakkanlah pada kemudian hari. Macam mana nak transfer dokumen ni, macam mana nak type ni, sedangkan itu adalah satu perkara yang basic bagi semua orang. Seterusnya, yang ketiga adalah mempelajari aplikasi-aplikasi yang selalu digunakan, iaitu contohnya seperti Kahoot, WordWall, ClassPoint, Live Worksheet, Kumu Space, GamiLab dan lain lagi. Ini semua boleh digunakan bertujuan untuk mencapai objektif di dalam PDP. Tidak lagi more to cakap-cakap, chalk and talk. Guru-guru juga boleh menggunakan aplikasi-aplikasi ini, gamifikasi ini untuk mencapai objektif mereka. Sangat seronok. Saya pun pernah mencuba, dan para pelajar pun memberi komen yang sangat positif apabila mereka menggunakan aplikasi-aplikasi seperti ini. InsyaAllah kita boleh sama-sama. Seterusnya, gunakan media sosial untuk berdakwah. Medium dakwah sekarang ni bukan sahaja di masjid ataupun di surau. Banyak medium yang boleh kita gunakan, antaranya Facebook, Twitter, Instagram, TikTok dan YouTube. Ini semua saya ada. Tujuannya untuk apa? Untuk saya menyampaikan maklumat, untuk saya menyampaikan isi pelajaran saya, dakwah sikit-sikit, bagi kata-kata nasihat, insya-Allah. Kalau nak ke masjid, ke surau tu mungkin sekarang ni agak sukarlah dengan keadaan pandemik COVID-19 ni, tapi dengan cara menggunakan media sosial, bila-bila masa di mana saja orang boleh baca, orang boleh akses kepada apa yang kita ajarkan tersebut. Ramai juga penceramah menggunakan medium seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebagai penutup bagi pembentangan saya dan juga Ustaz Muhammad Fuad, saya ingin simpulkan di sini, guru-guru pendidikan Islam hendaklah bersikap lebih terbuka dan lebih positif untuk menerima apa jua sebarang perubahan yang ingin dibawa agar kita tidak dilihat sebagai sebuah kumpulan yang
ketinggalan. Seterusnya, penekanan terhadap nilai-nilai murni Islam hendaklah diberi keutamaan. Dalam apa jua pendekatan yang ingin cuba dibawa ataupun digunakan, semua pihak haruslah memainkan peranan agar teknologi ini tidak disalahgunakan. Dan akhir sekali, guru-guru pendidikan Islam hendaklah bangkit dan bersedia dari sekarang untuk melakukan anjakan menerusi sistem pendidikan negara agar pendidikan Islam itu sendiri mampu untuk melahirkan insan yang terdidik dengan memanfaatkan ilmu serta teknologi ke arah kejayaan dunia dan di akhirat. Saya akhiri pembentangan saya dengan membaca surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam, yakni tulis dan baca. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.